Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Selamat petang saudara. Apa khabar rimba-rimba? Saudara Zulkifli. Teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya, doa saya petang-petang Sabtu ni ya, Saudara Ramzul, moga anda sihat. Madam K, Saudara Abdul Hamid, apa khabar? Saudara Izzuddin. Cuaca mendung di Pulau Pinang katanya. Di Pulau Pinang ya, Saudara Hashim Aliah, apa khabar? Semoga sihat orang Melaka. Rimba bara berapi. Waalaikumsalam. Saudara Nasir. Begitu juga saudara sahabat kita Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar aku? Moga sihat ya. So Adi Warna, saudara rimba bara berapi ni dia daripada Batu Gajah, Perak. Orang Batu Gajah, yuk. Hebat tu. Dekat dengan ni apa, Tanjung Tualang lah. Kat Tanjung Tualang tu makan apa ini, udang galah Tanjung Tualang. Ada restoran kat situ tu. Ataupun dia dekat dengan Clearwater, Club Golf. Clearwater tempat dia orang buat syuting tu. Tak gitu. Saudara rimba bara berapi. Ya, saudara Fatimah Mak Jah, apa khabar Cik Gudi, saudara Yahan, saudara Hashim Alia, Hashim Matan, apa khabar sahabat? Moga anda juga sihat walafiat. Saudara Muhammad sama dibuang, salam. Semoga diberi kesihatan. Terima kasih atas doa anda terhadap saya. Itu juga Pak Engku Gaza, apa khabar Pak Engku? Moga sihat Pak Engku. Doa saya supaya siapa saja yang melayari berkesempatan dengan saya sentiasa sihat lah saudara. Saudara Hashim Atan, alhamdulillah. Madam K, selamat petang. Dari Sungai Mati, Tangkak, Johor panas. Kawasan rumah saya pun panas juga saudara. Cuaca dunia sekarang ni tak menentu sekarang. Siap panas, siap hujan. Kalau hujan pula lebat juga tu saudara. Pak Engku Gaza dia kata dia sihat, alhamdulillah. Saya suka bila dengar begitu. Sebab bila saya mendengar teman-teman kalau yang sakit tu, saya susah macam semalam. Saya bercerita tentang sakit pinggang, tiba-tiba hari ni saya pula kena sakit pinggang. Nak berjalan tak boleh. Mungkin kerana saya banyak duduk. Saudara. Di Tangkak Johor panas. Mungkin sebanyak sangat duduk. Bangun pagi duduk menghadap komputer. Kemudian buat kerja sikit, cari bahan untuk anda. Selalu jebat satu agenda. Saudara nak tanya Datuk Zahrin tu satu batch ke di UMNO? Saya bukan satu bersama. Dulu dia bersama dengan saya dalam Biro Antarabangsa Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Jebat. Bagi saya satu saja, masing-masing ada pendiriannya. Kalau saya dah bersahabat dengan orang tu, saya akan berkawan terus. Tidak ada rasa kebencian di hati saya. Saudara Rahman Abdullah, apa khabar sahabat? Moga anda sihat juga. Saudara Ramzul, terima kasih doa moga dapat kesihatan. Tapi sakit pinggang sekarang ni. Jadi saudara, ini jabat satu, memang saya bersama, saya tak menafikan. Tapi dia memilih jalannya, dia tidak bersama dalam UMNO sebab dia katanya tak silap saya adalah dipecat daripada UMNO. Tak ada masalah lah saudara. Madam ini saudara Abdul Hamid, dia kata kacau live lah katanya. Ada orang kacau, ada orang ganggu. Biasalah tu saudara. Saya pun tak faham kenapa mereka mengganggu live kita. Bukan ada apa-apa pun yang sensitif. Saya tak ada sensitif. Saya menceritakan yang benar, saudara. Tidak ada yang benar melainkan yang benar. Kalau pencerahan politik yang saya buat, saudara, lain tak ada adalah melalui analisa dan juga fakta-fakta. Sebab contohnya, daripada semalam lagi saya membuat analisa tentang kedudukan di Selangor, keadaan di Kedah. Sampai sakit pinggang, saudara. Duduk aja. Sekarang sakit lah, saudara. Saya cuba nak menghubungi sepupu saya. Ya, apa khabar selama Yusof? Dia kata di Kuala Pilah panas tapi banyak angin. Alhamdulillah. Saudara Aizin, kalau dengar dia ini oleh Aden Tahir nanti, dia kata sebut banyak angin, dia kata jangan buang angin. Petang-petang begini kita melabun, kita bercerita, saudara Yuhan Mah. Saya merasakan bahawa saya harus mencari bahan-bahan untuk saya bicarakan. Petang macam ini, saudara, kita cari bahan-bahan yang human interest ataupun bahan-bahan yang bersesuaian dengan keluarga sambil kita minum petang ataupun menimbulkan kesedaran pada kita. Tak ada politik. Ya Pak Engku, cuaca di Johor Bahru katanya sangat bersahabat. Alhamdulillah, sejuk-sejuk. Tapi khuatir kita nanti kalau begitu mungkin hujan lebat pula nanti tu. Ya Pak Engku.
Saudara Azlin Malik, saudara Man, Izzuddin apa tanpa koyok saya tak pernah buat, tapi tak tahulah sebab mungkin saya duduk lama. Dah berapa hari dah saudara, dekat sebulan dah begitu keadaannya. Saya bangun pagi, tak ada orang lain, sampai rumah pun bising, anak-anak pun bising. Apa ni? Bangun pagi menghadap komputer. Lampailah pukul 7, pukul 8. Pukul 8 baring sekejap, bangun pukul 11. Pukul 11 menghadap lagi komputer sampai waktu Zuhur. Lepas 9 Zuhur menghadap komputer lagi. Sampailah kita buat pencerahan. Sampai asar. Lepas asar, pencerahan. Kemudian tengok apa yang patut untuk saya berbicara malam. Malam saya berbicara sampai pukul 11. Pukul 11 masih lagi di hadapan komputer. Tengok apa yang perlu kita ketepikan. Cari pula bahan-bahan baru. Begitulah saya setiap hari. Live saya sekarang ni. Saudara Rubidin, apa khabar? Saudara Zakaria Hashim, katanya Jcom yang selalu buat kacau. Tak apalah, saudara. Orang nak kacau, kita kacau lah. Saya pun tak tahu nak kata apa, saudara. Ya, saudara Sofian Aziz, apa khabar, Yan? Moga ya, saudara Sofian sihat bersama dengan family di Kelang. Ya, saudara Rahman Arazaina. Yan makan apa petang-petang ni, Yan? Saya dengan saudara Sofian Aziz ni sama-sama. Waktu beliau jadi ketua Pergerakan Pemuda UMNO di Pelabuhan Kelang. Wak Yaumon, sakit pinggang makan makjun songkok. Aduhai, saya tak berani. Saya tak berani nak makan sembarangan, tapi mungkin saya rasa kerana saya banyak duduk. Banyak duduk, begitulah. Saudara Hashim Alias, mungkin ada yang cuba nak merosakkan nama Jcom sekarang. Saya tak mau cakap soal politik, Saudara Hashim. Itu malam-malam nanti. Saudara, apa khabar? Macam ini pelancaran di Melaka, macam mana saudara pergi? Tak. Saudara Kamarudin Osman, salam pencerahan. Hadir daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Ya, Saudara Kamarudin Osman. Saudara Safian Aziz, dia makan cekodok. Alhamdulillah. Pak Angku harus juga tu bila lama duduk. Cuba pagi-pagi buat walking around. Okay. Saya mungkin tak ada exercise. Mungkin. Masa Pak Angku, insyaAllah lah. Saya rasa petang-petang kau nak round sikit kawasan sekitar rumah saya ni. Saudara Izzuddin, sekarang dia makan laksa Penang. Sedapnya. Mungkinlah Izzuddin belanja saya makan laksa Penang. Kalau saya pergi ke Pulau Pinang, musim pilihan raya nanti. Saudara Rusini Korengon, apa khabar orang Sarawak? Saya tak ada kesempatan nak ke Sarawak. Sebab tak ada apa event. Tapi mungkin saya nak ke Kuala Terengganu, saya nak pergi ke Kelantan dan nak pergi ke Kedah. Selangor ni rasanya dah selamat. Biarlah. Saudara Puan Habsyah, saudara Wijaya Gopal, selamat petang. Terima kasih. Gitulah keadaan saya. Bila duduk lama, dia rasa sakit lah. Saya cuba menghubungi sepupu saya. Dia doktor pakar di Universiti Kebangsaan, hospital HUKM di Ceras, tapi dia tak angkat telefon pun nak tanya apa ubat yang perlu saya makan. Ya, saudara Izzuddin, insya-Allah. Terima kasih. Sebab kena tanya juga doktor pakar. Saudara Ismail Jais, apa khabar sahabat? Lawa bendera Malaysia, saudara. Sebab dia nama dia Dr. Hisham, pakar tulang. Memang dia almarhum bapanya jugalah pakar tulang. Bapanya juga seorang doktor, tapi tak lama. Rimba bara api agaknya boleh tak kerajaan Pauda ini boleh bertahan? Secara malam nanti saya beri pencerahan. Hajar Comel-Comel, apa khabar? Puan Nofisa, rimba bara api, saya minta maaf, saudara. Janganlah marah, sebab saya dah berjanji pada teman-teman. Melainkan, kalau musim pilihan raya, baru saya bercakap politik. Itu pun kalau boleh, seboleh mungkin saya nak mengelakkan. Saudara Zafil, biarlah petang-petang begini, santai-santai, kita bercerita. Kita bercerita tentang keluarga kita bercerita tentang masa silam. Sebab memori kenangan itu satu yang indah untuk dikenang. Sambil-sambil makan kuih cekodok macam saudara Sofian. Yan makan kuih cekodok, minum kopi, cerita seronok juga saudara. Saudara Pak Jamal, apa khabar? Saudara Hashim Alias, ada pun pisang goreng semakin berkurangan sekarang. Mungkin pisang pun kurang di Melaka katanya. Saudara, kadang-kadang saya bila nak beli goreng pisang ni, kata-kata arwah ibu saya selalu cakap, aku ni bercinta lah nak beli. Bercinta tu kalau boleh nak mengelak. Basuh tua dulu, dia kadang-kadang kita pun tak faham. Bila dia tak nak satu benda tu, dia kata, aku ni bercinta nak beli. Bercinta tu makna dia tidak berhasrat. Bukan dia nak. Sebab goreng pisang bukan kena mahal, saudara. Sebutir buah pisang tu, saudara,
Dipotong sampai 3 atau 4 nipis-nipis. Jadi kurang nikmatnya. Bukan macam dulu pisang tu, sebutir pisang tu potong 2 saja. Belah 2, goreng. Sekarang ni nipis-nipis, tak terasa. Jadi yang banyaknya minyak dengan tepung. Ya, Saudara Abdul Hamid buat pemeriksaan kesihatan, betul insyaAllah. Katanya dia dulu pun kerap dengan sakit pinggang. Buat rawatan, disahkan kanser lipoma, stage 4. Aduhai, serau juga Saudara Abdul Hamid. InsyaAllah, saya ingat nanti nak buat appointment dengan doktor. Nah, saya cuba menghubungi sepupu saya. Dia pakar tulang. Sebab tak tahulah, 2 hari lepas. Kemarin saya solat, lepas duduk, lepas berdoa, bangun tu tiba-tiba tup kata, sudah saya kata. Jam lah sikit. Saudara Cik Piah dia kata 5 ketul goreng pisang sekarang ni RM3. Betul. Cik Piah. Memang mahal. Saya pun tak tahu kenapa. Sedangkan pisang tu bukanlah bahan yang mahal. Mungkin tepungnya ke atau minyak ke. Tak tahulah kita saudara. Dan kalau mahal-mahal gitu macam mana lah kita nak petang-petang makan goreng pisang. Namrong, kalau nak bicara politik, masuk live Atuk Johari Arom. Bila sebut live Atuk Johari Arom, saya ketawa saya. Sebab dia lain tak ada. Dia maki hamun orang. Dia orang sebelah tu lencun lah kena ludah. Sahabat saya, Saudara Namrong. Dia di Melaka, di Jasin. Orangnya baik sebenarnya, tapi bicaranya garang. Tak apalah saudara, itulah antara warna-warni politik kita saudara. Adanya teman-teman yang membuat live bercerita, ada yang sebelah sana, ada sebelah sini, ada yang tengah-tengah. Saya melaporkan, saudara Syah, saya melaporkan apa sahaja yang berlaku, tak lebih tak kurang. Saudara Syarifah Hafifah, apa khabar? Selamat petang semua. Kalau tengok saudara Tok Johari tu, memanglah dia orang tega penyokong UMNO. Jadi kalau agak tak berkenan hati dia tu, mulalah kena hamput dengan dia. Teruk juga. Saya tengok kata kadang-kadang bila jumpa dia, selalu saya cakap dia, Tok, jangan mencarut Tok, tak baik. Dia kata, dia pun ketawa. Orangnya baik saudara. Orang bukan besar mana pun, badannya kecil je. Dia kata, Tok, nanti dia orang datang ke Jasin, dia lempang, dia terap. Nanti dia kata, dia pun gelak. Begitu juga macam sahabat saya, kalau Zahrin tu, dia lain tak ada. Bahasa dia cakap banyak, aku tak rajang je lah. Aduh. Ramai kawan-kawan saya yang buat live. Macam saudara Ismi yang ada di Manjung. Dia cara dia. Kita ada juga Pindah Raja Anwar, Raja Adnan. Itu pejuang tega. Saudara Syah, saudara Azli. Itu pejuang tega untuk kebebasan Datuk Seri Najib. Dia live dia memang dia buat untuk semata-mata berjuang agar Datuk Seri Najib segera dibebaskan. Ya, Saudara Hamid, pisang mahal sekarang ni. Tak sempat tua katanya dah hilang dari tandan. Mungkin gamak begitu. Love family, saudara, anak rantau. Saudara, jadi itu keadaan. Ramai saya kawan-kawan yang membuat live. Saya selalu berbual dengan mereka. Saya katakan, you cara you, saya cara saya. Asalkan kita janganlah saling tuduh-menuduh, maki-memaki. Saya lihat macam saudara Iswardi. Iswardi dia punya live, dia memberi pencerahan. Sebab dia orang Parti Keadilan. Sama dengan Pak Mus. Pak Mus pun dia ada 2 live dia. Suatu pagi dia buat tazkirah agama. Saudara Ibrahim Ma'i, saudara Yusmadi. Kemudian sekarang ni saya tengok ada satu TikToker. Ni Wani apakah? Itu lama. 4 jam, 3 jam. Itu saya angkat topi lah. Bualannya. Kemudian dia bagus juga live itu, sebab bila dia buat live dia jemput menteri datang sekali, pemimpin, supaya orang boleh berinteraksi. Wani tak salah. Wani ke Yani nama dia. Jadi saya dengar asyik juga saudara. Jadi itu keadaannya saudara. Jadi soal kita ni dengan saya lain. Cara saya cuba mempertahankan prinsip kewartawanan. Apa yang saya laporkan sebagaimana Saudara Azli, topik petang ini topik tentang pendidikan. Saudara. Sebab saya akan berusaha untuk mempertahankan prinsip dan hala cara bagaimana kami wartawan melaporkan. Pertama sekali, setiap laporan itu mesti disahkan. Mesti disahkan oleh pihak-pihak yang berwajib. Kalau sesuatu insiden berlaku, tidak ada pengesahan, saya tak akan siarkan. Contoh saya bagi tahu saudara, tiba-tiba masuk dalam wall saya 2-3 hari lepas. Banyak saudara mengatakan penyanyi M. Dok Kilau, ada yang kata dah meninggal dan sebagainya. Saya selagi tak dapat pengesahan, saya tak live. Ternyata apa yang saya katakan benar.
bahawa beliau masih lagi sihat. Sebab itu akhirnya dia hantar kiriman dalam dia punya Facebook. Dia terima kasih lah. Orang doakan saya, katanya saya dah meninggal. Sebenarnya saya masih hidup, sihat walafiat lagi. Itu kata penyanyi Raja Gelik kita, Raja Daud Kilau. Saya panggil dia Pak Chu yang tinggal di bahagian Datuk Perak. Ada dalam live saya tengok. Tapi saya tak akan ceritakan perkara-perkara begitu. Sebab mesti ada pengesahan. Begitu juga macam cerita tentang apa yang dilaporkan. Pihak polis sedang menyiasat. Selagi Ketua Polis Negara atau pihak berwajib tidak membuat pengesahan, tak bolehlah kita laporkan, saudara. Jadi, ya saudara Azli, jangan kita mendahului. Saudara Sharifah Hafifah daripada BSA, selamat petang semua. Puan Sharifah Hafifah, BSA. Saudara Mustafa Kasim, apa khabar? Saudara Salwa Amira. Saudara, yang penting saya katakan, kalau kita nak membuat pencerahan, perlulah ada pengesahan dari pihak berwajib. Barulah kita dilihat satu orang yang ada wibawanya. Saudara Firdaus, saudara Mustafa Kasim, apa khabar? Saudara News Watan. News Watan ni siapa dia lah News Watan ni? Saya berkhidmat dengan Watan lama juga. Saudara Abdul Rauf. Saudara selalunya pakai News Watan ni adik saya, saudara Baha, saudara Simran. Betul, saudara Baha Azwan. Saya dah bila sebut News Watan tu. Ya Baha, bagaimana kedudukan politik kita bercakap malam lah. Tapi Baha lambat masuk. Tak ada waktu malam Baha tak nak bercakap dengan saya soal politik. Sebab saudara Baha Azwan ni dia banyak mengetahui perkembangan di Kedah. Sebab malam ni mungkin saya nak bercakap tentang politik di Kedah, Baha. Sebab hari ni yang membawa pada menteri berada di Kedah. Dan juga beliau berada di sebelah negara utara. Lepas Kedah dia pergi ke Pulau Pinang. Hari ini beliau menyantuni tentang warga petani, warga nelayan, warga pekebun kecil. Tu saudara Bahar dia kata dia ada di Kedah. Nak tahu juga perkembangannya. Tolonglah beritahu. Saudara Muhammad Nasir Yusof, Waalaikumsalam. Saudara Ahmad Yusof, dia kata tanam pokok pisang pun sekarang ni buahnya orang lain yang kebas. Wallah. Cik Pak Makno, apa khabar? Selamat petang. Daripada Terengganu, saudara. Saudara Zamri Ibrahim. Baik, saudara. Saya nak bercakap tentang hari ini. Saya sebenarnya semalam. Tapi sebab semalam hari Jumaat, kita tak ada buat persiaran. Puan Hafizah Junaidi. Semalam sebab saya melihat satu berita yang tersiar dalam akhbar. Ini kisahnya bagaimana seorang pelajar. Dia dari Parit lah, orang Parit Perak. Ini sahabat Yup kita yang duduk dekat Langkap semua tu, boleh lah santun ni. Dan dia intro cerita tu agak menyentuh. Dia kata, saya sedih tengok ayah saya setiap hari pergi ke kebun sawit dengan pendapatan tak seberapa untuk tanggung keluarga kami. Jadi katanya, saya tekad mahu mengubah nasib keluarga ke tahap lebih baik. Itulah kenyataan pelajar cemerlang sijil tinggi persekolahan Malaysia Nur Izzah Sabri yang memperoleh keputusan PNGK 4.00. Jadi saya ingat bila dia kata saya sedih tengok ayah setiap hari pergi ke kebun tu, saya terbayangkan waktu susahnya ibu saya pergi ke kebun getah, menurun getah, saudara, sampai pagi orang kita menyembah pokok getah untuk cari rezeki. Saudara Tan Poheng dia kata dari Penang. Saudara Rosyari Yuni, itu juga nasi lemak Pak Isa. Apa khabar saudara? Jadi bila saya membaca kenyataan itu, saya mengimbau kembali tentang kehidupan saya saudara. Arwah ibu saya saban pagi, bila musim tak hujan lah, kalau hujan tak ada, kalau musim panas, waktu daun luruh ataupun daun gugur, dia tak memotong, tak meloreh. Tapi gitulah keadaannya. Jadi saya memang sedih melihat bagaimana almarhumah ibu saya mencari rezeki untuk kami 5 beradik. Jadi bila kenyataan daripada ini Nurul Izzah Sabri ini menyentuh perasaan saya. Kerana dia kata, saya sedih tengok ayah setiap hari pergi ke kebun sawit dengan pendapatan tak seberapa untuk tanggung keluarga kami. Jadi saya tekad mahu mengubah nasib keluarga ke tahap yang lebih baik. Memanglah benar kata arwah ibu saya, hanya pendidikan, hanya pelajaran sajalah yang boleh merubah kehidupan kita. Daripada dalam kemelut kemiskinan, kita boleh keluar daripada kemelut kemiskinan kalau kita sampai mampu untuk berada di Menara Gading. Dan keluar daripada Menara Gading, waktu dulu zaman saya dulu saudara,
dapatlah kerja yang gajinya agak lumayan. Ya, saudara Zamri Ibrahim. Itu gambarannya, saudara. Nurul Izzah, usianya 20 tahun. Kalau cakap nanti orang kata pula saya menggatal pula. Kalau ada nombor telefon, suka juga saya berbual dengan dia. Pangkat anak lah bagi saya. Anak-anak asal. Nurul Izzah, usia 20 tahun, merupakan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Iskandar Shah di Parit, saudara. Dan menjadi antara 108 orang calon STPM tahun 2022 di Perak yang memperoleh semua A dalam semua subjek yang diduduki pada peperiksaan tersebut. Saya yakin tentulah Nurul Izzah akan mendapat. Dulu saya tak tahu. Sekarang ada tak ada saya tak tahu. Saya haraplah kalau boleh biarlah ya yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Perak, Datuk Syarani. Kalau tak ada diwujudkan balik. Zaman saya dulu tu ada beasiswa kecil anak-anak Melayu Perak. Sewajarnya macam Nurul Izzah. Ya, bapanya dalam keadaan pendapatan sedikit. Saya sedih lah, saudara. Bila itu saya sedih tengok ayah setiap hari pergi ke kebun sawit dengan pendapatan tak seberapa untuk tanggung keluarga kami. Getinya, inilah keluarga pekebun yang bukanlah senang. Tapi nasib baik dari ayah saya, bapa saya, dia duduk di Kedah. Saya dengan ibu saja, saudara. Tapi Alhamdulillah, saya mendapat beasiswa kecil anak-anak Melayu Perak. Dengan beasiswa itulah, saudara, ditambah pula lagi dapat beasiswa daripada Kerajaan Persekutuan, menjadi pelajar cemerlang, maka dapatlah saya meneruskan pelajaran saya. Sehinggalah habis tamat pelajaran. Jadi beliau merupakan anak peneroka Felkra Nasaruddin di Buta. Ini dia bukan Felda, saudara, peneroka Felkra. Peneroka Felkra dia bukan macam Felda. Felkra dia ada koperasi Felkra, ya. Dan katanya dia memilih melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6. Sebelum ini disebabkan yuran pengajian lebih murah berbanding dengan program pra-universiti yang lain. Selain jarak rumah ke sekolah yang dekat. Sedih, saudara. Akhirnya dia memilih untuk meneruskan pengajiannya ke tingkatan 6. Lower 6 lah dulu, saudara. Zaman kami dulu dipanggil Lower 6. Kemudian baru Upper 6 dan ambil HSC. Higher School Certificate. Selepas MCE. Malaysian Certificate of Education. Sebelum itu, tingkatan 3 dipanggil LCE. Itu tahap-tahap kita. Zaman saya mengalami pertama, peperiksaan darjah 5, penilaian darjah 5. Hasil daripada peperiksaan tersebut, itulah saya mendapat anugerah beasiswa kecil anak-anak Melayu Perak. Belajar sekolah menengah. Kemudian bila saya ambil LCE, Lower Certificate of Education, Alhamdulillah, keputusan agak cemerlang, dapatlah pula beasiswa daripada Persekutuan. Tak banyak mana pun, saudara. RM125. RM175. Beasiswa kecil anak-anak Melayu Perak masa itu cuma RM75 saya, saudara. Dan lepas LCE, Lower Certificate of Education, kita menduduki peperiksaan MCE, Malaysian Certificate of Education. Dulu, saudara, kalau MCE ni, dia punya keputusan ada keluar dalam surat khabar. Berderit awal semua tu. Kemudian barulah HSC, Higher School of Certificate. Dan bila ada aliran Melayu, aliran pengajian Melayu, dia daripada darjah 5 dia pergi LCE. LCE itu sijil pendidikan tingkatan 3. Sijil pendidikan rendah. Peperiksaan sijil pendidikan rendah, SPR lah saya. Kemudian MCE dipanggil sijil pendidikan menengah. Kemudian HSC dipanggil sijil pendidikan tinggi untuk melayakkan masuk ke universiti. Jadi saya merasakan adik Nurul Izzah ni, saudara, rasa macam nak ambil jadi anak saya rasanya. Sebab dia dapat 4-0 pelajar pintar. Ya, kalau teman-teman yang tinggal di sekitar kawasan Felkra Nasaruddin di Buta, kalau anda punya carilah adik ini, sebab saya yakin dia pasti akan ditawarkan untuk memasuki universiti. Tapi besar kemungkinan nak masuk universiti pun bukan mudah sekarang. Dan saya harap agar pimpinan negara, Kementerian Pengajian Tinggi, Datuk Seri Khalid Nordin kena lihat adik macam ni, adik Nurul Izzah, sebab beliau merupakan anak peneroka Felkra. Inilah warisan-warisan, inilah generasi yang sewajarnya diberi kesempatan untuk menimba ilmu di Menara Gading. Saudara, Namrong CSRP, Sijil Rendah Pelajaran.
SRP, sijil rendah pelajaran ya saudara. Saya sebab saya dalam ini English medium. Jadi itu yang saya kadang MCE, sijil pelajar Malaysia kena Aris Saleh, betul. Kadang-kadang saya tak terlupa. Kena HSC, Higher School of Certification, itu sijil tinggi pendidikan saudara. Ya, saudara Zon Razali, sijil rendah pendidikan. Sijil rendah pendidikan, bukan sijil rendah pelajaran. Saudara Lamrong, itulah kita pendidikan dengan pelajarannya saudara. Dan saya melihat cerita tentang adik Nurul Izzah. Baru 20 tahun saja. Sijil rendah pelajaran, sijil pelajaran Malaysia, sijil tinggi pelajaran. Itu kata Saudara Hamid. Jadi gelarannya. Tapi zaman saya dulu saudara, semua kertas soalan, soalan walaupun LCE, dia datang daripada University of Cambridge saudara. bukan soalan. Sebab waktu zaman saya ini macam sejarahnya, kita bercakap sejarah dunia. Itu yang belajar tentang Socrates dan juga Rasputin, the Mad Monk in Russia. Begitu juga cerita bagaimana revolusi Perancis, French Revolutions. Saudara, banyak macam-macam lah kita kadang dah lupa jauh, dah 50 tahun lebih saudara, masuk 60 tahun rasanya. Jadi dah bercerita tentang adik Nurul Izzah ni saudara, saya haraplah agar adik kita ini mendapat kesempatan belajar di Menara Gading. Sebab kalau dia sekolah menengah kebangsaan Iskandar Shah, maka besar kemungkinan dia akan ditawarkan untuk masuk ke Universiti Kebangsaan, UKM. Tapi tak tahulah juga sekarang, sebab UKM pun kadang-kadang saya selalu ada jumpa juga kawan-kawan saya di kalangan profesor daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya berbual dengan mereka, saya katakan jangan lupa Prof, asalnya diwujudkan UKM ini kena baca balik ucapan ataupun kata-kata hikmah almarhum Tun Razak waktu perasmian Universiti Kebangsaan Malaysia. Kata almarhum Tun Razak, beliau mahukan agar Universiti Kebangsaan itu menjadi sebuah universiti yang akan memperjuangkan dan mengembangkan bahasa Melayu ini dapat menjadi bahasa ilmu. Tapi soal sekarang saudara, kebanyakan profesor ataupun dekan maupun pensyarah dekat UKM banyak bercakap orang putih. Macam mana nak cakap Melayunya? Macam mana nak memperjuangkan tentang bahasa Melayu? Sebab hasrat almarhum Tun Razak mewujudkan Universiti Kebangsaan Malaysia ini saudara adalah supaya mengangkat martabat bahasa Melayu ini sebagai jadi bahasa ilmu dan bahasa antarabangsa serta bahasa perdagangan. Sila semak balik, kalau saudara ada kesempatan boleh buka balik kata-kata waktu Tun Razak merasmikan Universiti Kebangsaan. Jadi saya rasa tentulah adik kita ni, adik Nurul adik Nurul Izzah, sepatutnya belajar di UKM. Tapi bidang apa tak tahu. Pulanglah pada Nurul, bidang mana yang sesuai untuknya, di mana dia minat. Bagi saya, sebab saya terpanggil lah saudara. Sebab dia anak peneroka Fakra. Saya dapat membayangkan kehidupan keluarganya. Tapi dia tak kata berapa orang adik-beradik. Dia kata setiap pagi katanya saya beruang alik. Sedih saudara. Setiap pagi saya beruang alik sejauh 15 km dari rumah ke sekolah. Dengan menumpang rakan. Ini yang saya ceritakan saudara, bahawa saya juga mengalami suasana bagaimana subuh-subuh. Arwah mak saya pergi. Arwah sekarang ni rumah Long Usup. Sup. Oh Sup. Ya kak? Kamu ada basikal? Kau pakai basikal hari ni? Tak, boleh pinjam basikal. Anak aku nak ke sekolah. Apa yang dialami oleh Nurul Izzah tu, saya terasa macam berlaku juga pada diri saya. Nurul Izzah setiap pagi berulang alik sejauh 15 km dari rumahnya ke sekolah dengan menumpang rakan. Saya dulu dari kampung saya saudara pergi ke sekolah di sekolah menengah rendah Setiawan. Sekarang ni dipanggil sekolah apa tak tahu. Sekolah menengah Tok Pendawa apa ke, dekat Kampung Selamat tu. Begitu juga saya, jaraknya 15 km juga saya. Dari kampung saya keluar Jalan Besar 7 Batu. Daripada Jalan Besar Sungai Wangi nak sampai ke Setiawan tu lebih kurang 5 batu, 12 batu. Retinya lebih kurang 15 km jugalah. Sebab itu saya terpanggil bila membaca kisah perjalanan adik Nurul Izzah yang belajar. Dia kata setiap pagi saya berulang alik sejauh 15 km dari rumah ke sekolah dengan menumpang rakan. Bukan masuk sekolah asrama pun. Ini memanglah sejak awal
Saya menyimpan impian mahu berjaya cemerlang dalam STPM kerana simpati dengan ayah yang bertungkus lumus bekerja di kebun sawit bagi menyara keluarga. Dan dia dapat melihat, ini anak ayah saya mahu meringankan bebannya dan mengambil alih tanggungjawabnya membantu keluarga. Sebab itu apabila diumumkan antara pelajar cemerlang, saya sangat terharu kerana usaha selama ini berbaloi. Saya rasa tak tahulah saudara, saya mungkin dah usia kita begini, kita cepat tersentuh. Saudara Haji K, saudara Dilef. Saya bila user ni, bahasa Melayu, bahasa Malaysia telah terpinggir kerana para pemimpin Melayu, pensyarah-pensyarah Melayu dan elit Melayu meminggirkannya. Saudara user, saya tak tahu siapa anda. Itu keadaannya. Saudara Azrin Abdullah, Waalaikumsalam. Saudara Zul Razali, Sekolah Rendah Pendidikan, Sijil Rendah Pendidikan. Jadi saya bila membaca kenyataan yang ditulis tu, memang boleh kata tergenanglah mata kita, berkacalah mata saya menatap catatan. Saya mahu meringankan bebannya dan mengambil alih tanggungjawab. Anak perempuan, anak gadis mahu mengambil alih tanggungjawab seorang bapa yang berjuang di kebun kelapa sawit, saudara. Pendapatan penoka Felkra bukan seperti Felda. Felda dia punya kebun luas 10 ekar. Tak silap saya kalau rasa Felkra dah 5 ekar rasanya. Pun juga kadang-kadang penghasilannya jadi bukanlah begitu mewah. Jadi kata Nurul Izzah lagi, awalnya memang tak menduga dapat keputusan A flat, 4 flat katanya. Sebab saya tak pernah dapat A dalam ke-4 subjek yang saya ambil. Iaitu dia ambil pengajian am, bahasa Melayu, sejarah dan perniagaan. Saya mencadangkan adik Nurul Izzah ni ambil bidang undang-undang lah, read law. Membaca undang-undang, bukan belajar saja. Kalau siapa saja pelajar-pelajar yang kalau dia mengambil kursus perundangan nak jadi lawyer, selalunya kita panggil read law, membaca undang-undang. Boleh ambil syari'i lah, Nurul. Itu yang terbaik sebab pengajian am, bahasa Melayu, ada sejarah dan perniagaan. Kalau selalunya nak mudahnya, selalunya kadang-kadang pelajar-pelajar kita nak cari pendidikan yang mudah. Bila mudah sekali kualitinya kurang. Tapi kalau yang ini saya nampak ambil lah bidang syari'i ke undang-undang. Jadi pengetua sekolah Sabaruddin Osman, usia 54 tahun, bila turut memberikan inisiatif khas bernilai RM1,000 pada 2 pelajar sekolah berkenaan yang memperoleh keputusan PNJK 4 dan RM100 pada setiap pelajar yang perolehi 3. Jadi reti sekolah tu pun cukup gembira, saudara. Kata Nurul, ayahnya saudara Sabri Yunus Bansur, usia 58 tahun. Setahun 58 tahun lebih muda daripada saya. Saya 67. Sebab saya kata Nurul macam anak, terasa macam anak. Nurul Izzah berkata ayahnya berusia 50 tahun dan ibunya Puan Saniah Abdul Rani berusia 53 tahun tidak dapat hadir ke sekolah kerana pada waktu dah dapat hadiah sebut. Tapi tentulah mereka gembira dengan keputusan diperoleh selepas semakan awal dibuat melalui SMS sebelum datang sekolah. Saudara, bayangkanlah saudara, perasaan anak yang keluarganya dibalut kemiskinan, nak ambil keputusan, nak terima hadiah sekolah pun, ibu bapa tak dapat nak hadir. Kerana yang pentingnya untuk mencari penghidupan, saudara. Inilah yang dialami oleh warga kita yang terpencil. Saya sengaja mengambil cerita Nurul Izzah ni, saudara, kerana merasakan bahawa ini adalah anak-anak yang perlu diberi kesempatan. Seorang lagi pelajar cemerlang keputusan 4 PNJK 4.0 di sekolah yang sama, itu Nur Haziqah Azhara Yusaini, 20 tahun. Dia memilih tingkatan 6 disebabkan mahu meneruskan pengajian dalam bidang diminatinya, itu sains sosial. Selepas SPM dulu, saya ditawarkan pengajian diploma di universiti. Namun semuanya bidang sains tulis. Saya lebih berminat kepada sains sosial. Sebab itu milih tingkat 6. Jadi, kata Cikgu Sabaruddin ni, pengetua sekolah sebut, dia insentif wang tunai itu adalah sumbangan peribadinya yang sudah dijanjikan kepada pelajar. Seorang guru, saudara, dia gembira kalau anak muridnya berjaya. Sanggup mengorbankan RM1,000 bukan mudah, saudara. Seorang guru besar sekolah sebut. Sebab itulah, kata dia, semua pelajar sekolah itu adalah anak luar bandar. Jadi dia mengharapkan melalui insentif sebut, mereka dapat memanfaatkan bagi keperluan asas yang perlu dalam usaha untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. Saya Nurul Izzah tahniahlah Nurul. Jadilah anak yang baik. Saudara, anda mengharumkan nama sekolah anda. Saudara, anda juga mengharumkan nama kampung anda, iaitu di Felkra Nasaruddin, saudara. Saya rasa
terpanggil bercerita yang panjang tentang kehidupan adik Nurul Izzah ni, saudara. Dan ini juga harus dijadikan sebagai galakan kepada anak-anak yang lain yang mungkin tengok live saya ini, mungkin anda sedang juga akan menghadapi peperiksaan, akan menghadapi peperiksaan tahun depan. Kita bermain dengan media sosial, bermain juga mendengar dalam live dalam media sosial tu, teruskan, tak ada masalah. Tetapi pendidikan jangan lupa. Ingatlah, hanya pendidikan saja yang boleh merubah kehidupan kita. Itu kata-kata hikmat yang selalu dititipkan oleh almarhumah ibu saya. Dan itu ternyata benar, saudara. Kalaulah saya tidak belajar bersungguh-sungguh, sebab ramai kawan-kawan saya yang masih tinggal di kampung, yang di luar, keluar kampung pun, dan secara maksimum pendapatan mereka ada jadi buruh kasar. Dan kalau di kampung masih lagi terus kekal sebagai nelayan, saudara. Kalau penolong getah masih kekal jadi penolong getah. Jadi artinya tidak mampu untuk keluar dari kepompong kemiskinan, saudara. Saya bersyukur pada Allah SWT kerana ada kesempatan untuk belajar yang merubah kehidupan saya dan keluarga saya, saudara. Alhamdulillah, sebab itu saya selalu menyatakan pada anak-anak saya, hanya ilmu saja yang mampu merubah. Saudara baru yang pasalat, tahniahlah adik Nurul Izzah dari Felda Nasaruddin Botekanan. Saya haraplah agar warga Felda Botekanan raihkanlah adik ini, dan saya yakin dia akan mencipta sejarah yang lebih gemilang lagi apabila kita memberi galakan kepada beliau. Dan saya juga mendoakan agar keluarga Nurul Izzah, keluarga saudara Sabri dan isterinya bersama anak-anaknya mendapat kebahagiaan. Artinya dari keluarga anda sudah wujud satu permata yang perlu diberi kasih sayang, yang perlu diberi galakkan. Saudara Jumri Abdullah rasa bangga sekolah sekolah Iskandar Shah. Itu sekolah, Jumri, saudara berasal dari sekolah Iskandar Shah di Bota. Saudara, saya tumpang gembira. Sebagai orang Perak. Bukan kawasan saya, bukan sekolah saya. Tetapi sebagai anak Perak. Dan saya ucapkan tahniah pada Nurul Izzah. Dan saya terpanggil, dan sebenarnya saudara, saya rasa sebab kerana kehidupan yang dialami oleh Nurul pernah saya alami, saudara. Bukan apa ini cerita-cerita dongeng. Jadi apa yang saya alami juga dialami oleh Nurul, saudara. Iaitu cuma dia bapanya adalah menjalankan di kebun kelapa sawit di Felkra Bota, saudara. Felkra Nasaruddin. Tapi saya, bapa tak ada, mak saja menoreh. Toreh getah pun, saudara, menumpang tanah orang. Bawang Perak panggil panggu. Dapat 3 keping getah, hasilnya 1 keping untuk ibu saya. Dan 2 keping tuan tanah punya. Itu selalu panggil tuan tanah Kedaung, tuan tanah Kedaung. Bukan pasal apa, saya macam ada satu perasaan. Kenapalah tidak boleh dibagikan sama rata? Tapi tidak, kerana dia tuan punya tanah. Jadi ibu saya menoreh, dapatlah 1 keping bagi setiap 3 keping. Jadi nak dapatkan 5 keping getah tu, saudara, bukan senang. Dan itulah kehidupan yang kami lalui. Jadi apa yang dialami oleh Nurul menyentuh perasaan saya, saudara. Dan kita rasa bangga, dan kita haraplah saudara Namrong tanya, Eddie tak nak membantu ke anak anda Nurul Izzah ni? Eddie, anda di sana, yup, mereka orang Perak. Takkanlah Eddie Tahir tak nak membantu. Itu kata Namrong. Saudara, Madam K, cucu saya dapat 4 sain asasi juga. Alhamdulillah. Saya bagi hadiah 1,000 sebagai galakan. Alhamdulillah, Madam K. Saya Madam K cucu, dan saya bila saya menatap cerita kisah tentang adik Nurul ini, kisahnya begitu, dia macam apa yang saya alami. Dan saya yakin ramai juga kawan-kawan kita yang lain juga mengalami perkara yang sama. Sebab kita dulu, yang kita adalah lahir dalam kita adalah warga pasca kemerdekaan. Tak salahkan ibu bapa saya. Tak salahkan, jangan salahkan mereka. Sebab kita lahir pasca kemerdekaan. Waktu negara baru mencapai kemerdekaan. Tentulah dalam keadaan begitu, warga kita dibalut kemiskinan. Dan kemiskinan itu menghambat kehidupan kita. Jadi bila kita berusaha untuk memajukan diri hanya melalui pendidikan,
Itu keadaan saya sebab bila saya dapat kesempatan belajar dan belajar. Sekarang pun belajar lagi saya. Cuma bezanya sedikit, saya kadang-kadang terfikir waktu tua begini, kenapa saya tidak memilih untuk belajar bahasa Arab? Kalaulah saya dapat belajar bahasa Arab, tentulah saya dapat memberi pencerahan dengan lebih berarti lagi. Ini bahasa Arab tak berani nak cakap, saya tergeliat lidah. Saya lebih banyak pada bahasa Inggeris. Mungkin gamaknya waktu itu sekolah di kampung saya tak ada sekolah aliran Arab. Ataupun yang ada sekolah aliran Melayu ataupun Inggeris. Jadi saya secara peribadinya saya ucapkan tahniah kepada adik Nurul Izzah Sabri, dan jadilah anak yang baik dan laksanakanlah apa yang anda cita-citakan. Kerana bila anda sudah melihat bagaimana kehidupan keluarga anda, dan bila anda berjaya dalam kehidupan nanti, jangan lupa kedua ibu dan bapa. Saya yakin, saya mendoakan agar adik Nurul Izzah, begitu juga dengan cucu Madam K, dan semua pelajar-pelajar yang mendapat 4.0 yang berjaya, yang tak dapat 4.0 tapi lepas untuk masuk ke universiti, selamat menjalani kehidupan sebagai siswa dan sebagai siswi. Tuntutlah ilmu di Muara Gading. Ingatlah saudara, negara memerlukan anak-anak bangsanya yang berpendidikan, supaya cabaran di masa depan kita tak tahu. Negara kita amat memerlukan generasi yang berilmu. Jumpa lagi saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, selamat menjamu saudara. Terima kasih.